Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min as-salati shay'. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min al-barakati shay'. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min as-salami shay'. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min al-barakati shay'. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, pada hari Jumaat, hari yang penuh barakah. Bersama-sama kita dapat berada dalam satu majlis ilmu ataupun dikenali sebagai Kuliyatul Duha, yang mana majlis ilmu ni banyak kelebihan yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang itu berada di dalam majlis ilmu, maka malaikat akan turun turut serta berada dalam majlis ilmu tersebut, serta para malaikat akan melebarkan sayap dia. Dia ada di tepi-tepi kita, dia ada malaikat. Dia akan melebarkan sayap dia dan dia akan mendoakan orang yang berada dalam majlis ilmu tersebut. Dia doa apa? Dia doa Allahumma fir lahum, iaitu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang berada dalam majlis ilmu tersebut. Itu salah satu daripada kelebihan orang yang berada di dalam majlis ilmu. Baik, sebelum saya masuk kepada kitab yang akan dibincangkan, di sini saya ingin saya datang ni sebagai niat saya untuk bermuzakarah kitab saja, bukannya untuk mengajar. Mengajar ni kena ada guru dengan pelajar, kan? Kalau muzakarah ni maksud dia perbincangan ataupun perbahasan. Sekiranya ada apa-apa yang tak jelas ataupun ada apa-apa perkara yang bercanggah dengan percakapan saya, maka makcik-makcik bolehlah bercakap ataupun memberi pendapat, makcik-makcik sekalianlah. Sebab niat saya bukannya untuk mengajar, sebab saya bukan yang orang yang layak untuk mengajar. Saya tidak ada kelayakan untuk mengajar, tapi saya niat di sini untuk bermuzakarah, iaitu perbincangan ataupun perbahasan sesama kita. Okey. InsyaAllah sebelum kita mula masuk dalam kitab yang saya akan baca, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab tersebut dan kepada orang-orang yang tak ada di dunia ni, seperti atuk kita ke, mak kita ke, dan seumpamanya, dengan lafaz Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Baik, kitab yang saya akan buka ini dinamakan sebagai kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Itu kitab Safinatun Najah. Safinah maksud dia bahtera ataupun kapal. An-Najah maksudnya yang berjaya. Safinatun Najah. Iaitu sebab apa dinamakan dengan Safinatun Najah? Apabila kita sebut Safinah, dah terbayang dalam kepala otak kita ni bahtera ataupun kapal, kan? Maka terbayang di kepala otak kita ni satu kapal yang berada di laut. Satu kapal ni berada yang di laut, yang mana kapal tersebut ni An-Najah. Najah maksudnya terselamat ataupun berjaya.
Apabila kapal tersebut berada di dalam laut, maka kapal tersebut boleh berlayar dengan elok. Itu maksudnya kapal yang berjaya berlayar di laut. Syekh Salim dia menamakan kitab dia sebagai Safinatun Najah sebab dalam kandungan dalam kitab beliau ni adalah salah satu daripada penyelamat kita daripada kesesatan. Begitulah perumpamaan Syekh Salim menyamakan kitab beliau. Sebab dia samakan dengan bahtera, sebab dalam bahtera tu apabila tidak ada perkara yang boleh menyebabkan bahtera itu tenggelam, itu dinamakan sebagai An-Najah, Safinatun Najah. Sebab itulah dalam kitab ni, dalam matan ni dinamakan sebagai Safinatun Najah, sebab bahtera itu selamat berlayar di dalam lautan tersebut. Sama lah juga dengan kitab yang kita akan pelajari ini, dinamakan sebagai Safinatun Najah sebab dikiaskan kepada ilmu. Ilmu ini ialah satu alat untuk kita menjadi panduan dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita daripada kesesatan. Sebab itulah Syekh Salim menamakan kitab beliau, matan beliau dalam ilmu fiqh ni sebagai Safinatun Najah, iaitu bahtera yang berjaya. Okey. Sebelum kita masuk kepada perbahasan dalam kitab, saya akan masukkan sedikit tentang biodata ataupun dipanggil sebagai manaqib. Manaqib ni biodata. Biodata pengarang. Pengarang kitab ni, kitab Safinatun Najah, iaitu nama pengarangnya Syekh Salim. Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Itu nama beliau. Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Beliau ni seorang tokoh yang mahir dalam siasat. Siasat maksud dia apa? Politik. Dalam zaman beliau tu, beliau adalah seorang yang mahir dalam politik. Dan juga Syekh Salim ni salah seorang yang mahir dalam hal-hal ketenteraan. Beliau ni mahir dalam bab askariyah. Askariyah ni ataupun dinamakan sebagai tentera. Dalam bidang-bidang tentera ni beliau mahir juga. Dan gurunya amat mahir dalam ilmu fiqh. Beliau ni mahir dalam ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu usuluddin yang lain. Okey. Syekh Salim ni dia bermazhab Asy-Syafi'i. Dia bermazhab Asy-Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i yang kuat. Pegangan dia ke atas mazhab Syafi'i ni sangat kuat. Dia dilahirkan di sebuah kampung di Hadramaut. Sebab tu dalam nama beliau diletakkan Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Al-Hadrami yang belakang tu dinisbahkan kepada kampung kelahiran beliau, di negeri kelahiran beliau, iaitu beliau dilahirkan di sebuah negeri nama dia Hadramaut. Hadramaut kan Yaman apa tu kan, tuan-tuan mesti dengar. Okey, yang mana kampung beliau tu ada satu nama dia Zi Asbah. Zi Asbah. Beliau dilahirkan di situ, di sebuah kampung Hadramaut. Lepas tu macam kita kan, kita Malaysia ada daerah Kedah, Selangor, Kelantan, Terengganu kan. Okey, macam tu lah dengan Hadramaut. Hadramaut adalah nama satu negeri, dan daerah daripada Hadramaut tersebut ada satu nama, iaitu nama dia Zi Asbah. Yang mana Zi Asbah ni tempatnya kelahiran Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Di situ Syekh Salim dilahirkan. Okey. Yang mana Zi Asbah ni adalah satu perkampungan yang ada di Hadramaut, iaitu di Yaman. Itu sebab sedikit tentang pengenalan ataupun biodata manaqib Imam Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Seterusnya pembasaran dan pembelajaran dia. Pembelajaran Syekh Salim ni macam mana proses dia menjadi alim ni, dia macam mana? Dia macam mana? Iaitu dia mendapat pendidikan awal dia. Pertama kali dia mendapat pendidikan awal, dia mendapat pendidikan awal dengan ayahnya, dengan bapa dia. Dia mendapat pendidikan awal dengan bapa dia. Bapa dia ni, ayah dia ni seorang yang alim. Alim dalam pelbagai ilmu. Maka Syekh Salim ni, dia nampak ayah dia seorang yang alim, orang yang berilmu, orang yang ahli ibadat apa semua.
maka dia turut perangai ayah dia tu dengan menuntut ilmu yang ada di dalam ayah dia tersebut. Okey. Bukan mudah kita mendapati zaman sekarang, iaitu apabila ayah dia tu alim tetapi anak dia tu kurang dia alim. Sebab apa? Sebab didikan. Kita tengok balik pada didikan pada kita hari ni, kita tengok. Sebab tu pertama sekali saya sebut antara didikan yang paling sempurna ataupun yang berkesan pada zaman sekarang dan zaman yang terdahulu, iaitu didikan di rumah. Didikan yang anak-anak pada awal perlu kita berikan kepada anak-anak, iaitu didikan daripada ibu bapa. Bukannya didikan daripada guru. Didikan pada guru ni nombor 2. Didikan yang pertama sekali iaitu mestilah daripada kedua ibu bapa. Kalaulah ibu bapa tu dia fail dah, dia gagal memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak dia, maka nanti sampai ketua dia akan gagal. Sebab tu saya kata pendidikan yang awal sekali, yang berkesan, yang sempurna, mesti didikan itu datang daripada kedua ibu bapa. Sebab apa? Sebab anak-anak ni dia lebih akrab, lebih rapat daripada ibu bapa selain daripada guru. Guru ni bukan dia tak boleh dia nak tumpu semua, tak boleh, sebab dia ramai. Sebab tu didikan daripada ibu bapa tu penting. Didiklah daripada awal ni. Lebih daripada awal itu pada usia kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia senang dibentuk. Dia senang untuk dibentuk. Kalau dia dah besar ni, dia payah sikit. Dia payah sikit untuk dibentuk. Boleh bentuk melalui dengan paksaan apa semua kan, tapi payah. Tapi kalau nak senang dalam didikan ni, dia kena melalui daripada kecil. Kecil-kecil ni senang dibentuk. Bentuklah daripada awal tu, kita ajak dia cara solat, cara baca Iqra dengan sempurna, cara mengaji fiqh macam mana, cara sembahyang, cara puasa. Itu kita perlu dibentuk. Okey. Selepas tu murid itu terpelajar sebut, anak-anak tersebut datang daripada sekolah dan guru pula mengajar, mengimplikasikan kaedah ataupun pembelajaran yang lebih kognitif, maka pembelajaran itu lebih sempurna. Okey. Lebih sempurna. Tak apalah, tu sedikit saringanlah yang mana saya nak kaitkan dengan Syekh Salim ni. Awal pendidikan ni, dia mendapat pendidikan daripada ayah dia. Dia mengaji dengan ayah dia. Dia tahu ayah dia ni seorang yang alim. Seorang yang alim, maka dia ambil kesempatan yang ada pada ayah beliau ni untuk mengaji sekali. Awal perkara yang Syekh Salim ni mengaji dengan ayah dia ni, iaitu beliau mengaji dalam Al-Quran dan juga ilmu tajwid, dan beliau menghafal Al-Quran. Sepatutnya anak-anak kita pun kena buat macam tu juga. Tetapi orang kita ni, termasuk saya lah, memang agak sukar sikit untuk menghafal Al-Quran. Tetapi coba. Bolehlah, kalau tak boleh 1 juzuk ke, 2 juzuk ke, 3 juzuk ke, coba dulu, insya-Allah boleh. Okey. Itu kelemahan yang ada pada orang Melayu kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau tuan-tuan, kalau makcik-makcik pergi ke negara Timur Tengah seperti Mesir apa kan, semua orang Mesir ni semua hafal Al-Quran. Kalau makcik-makcik tanya lah mereka, tebuk lah kat mana pun, Al-Quran ni memang ada dalam dada mereka. Sebab dalam awal lagi, dari kecil-kecil lagi, mereka dah diajar untuk menghafal Al-Quran. Kan? Itu kelebihan yang Allah SWT bagi pada orang-orang sana lah, orang Mesir. Ada kesempatan, makcik-makcik pergilah berziarah sana, insya-Allah ada keberkatannya. Okay? Yang mana Syekh Salim ni mendapat pendidikan awal ni daripada ayah dia. Dia mengaji Al-Quran, dia mengaji tajwid apa semua dengan elok. Lepas tu beliau merapikan memperelokkan bacaan beliau. Maka setelah beliau mahir dalam bidang Al-Quran dan tajwid, dah hafal semua Al-Quran sudah dah habis, maka dia mula masuk. Dia mengaji pula dengan ayah dia ni bab-bab ilmu syariat yang lain, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan seumpamanya. Beliau mengaji dengan guru dia itu ayah dia saja time tu, sehinggalah beliau menjadi seorang yang alim pada zaman beliau tu. Pada zaman beliau tu, zaman dia tu
Dia adalah salah seorang yang paling alim sekali. Okey? Okey, habis langsung. Apabila Syekh Salim ni setelah mana dah menjadi alim, maka dia tak maulah simpan ilmu dia kan. Dia nak juga memberikan ilmu dia tu pada orang lain. Maka dia menubuhkan ataupun dia mengadakan pusat pengajian. Dia buat pengajian tentang satu ilmu tu. Antara ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Maka ramai orang daripada pelosok dunia yang datang ke Hadramaut, yang datang ke kampung beliau untuk menuntut ilmu dengan beliau. Itu kelebihan yang ada pada Syekh Salim Al-Hadrami. Okey. Beliau wafat di salah satu perkampungan yang nama perkampungan tu nama Betawi. Beliau wafat di situ. Kenapa dia berwafat di situ? Sebab seingat saya beliau ni setelah mana dah jadi alim di kampung beliau ni berziarah ke India, tak silap saya. Ke India untuk mengaji dan juga mengajar. Dia pergi ke India, dia mengaji dalam ulama-ulama yang ada di sana. Lepas tu dia mengajar pula. Selepas itu ada beberapa tahun yang berada di India, beliau pergi pula ke Indonesia. Untuk mengaji ulama-ulama yang ada di Indonesia, dan ditakdirkan Allah SWT beliau wafat di situ. Iaitu beliau diwafat di salah satu tempat yang namanya Betawi, Jakarta di Indonesia. Kalau tuan-tuan pergi Indonesia, pergi jalan-jalan sana kan, pergilah melawat satu makam ni yang ada di Betawi, iaitu makam Syekh Salim Al-Hadrami. Di situ ada makam beliau, yang mana beliau wafat pada tahun 1271 Hijrah. 1271 Hijrah. Lah ni berapa? Lah ni 1443 kan. Okey. Jadi tolak daripada 1272 tu lebih kurang 172 tahun dah Syekh Salim meninggal. Tetapi kitab dia masih ada sampai sekarang. Itu menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan bahawa matan yang ditulis oleh beliau ni barakah. Ada keberkatan dia. Nak tahu salah satu ni, kata Syekh kami iaitu Syekh Mustafa Al-Nabi, Syekh Mustafa kata apa? Nak tahu salah satu daripada keberkatan sesuatu kitab tu, keberkatan dia macam mana? Keberkatan dia tu, nak tahu keberkatan tu, kita tengok kepada matan tu ataupun satu ilmu tu adakah dibahaskan pada zaman sekarang. Contoh, saya bagi contoh matan yang paling dekat ni, matan Safinatul Najah. Matan Safinatul Najah ni dah dikarang oleh Syekh Salim, iaitu lebih kurang 1271 Hijrah. Itu tarikh dia wafat. Dan masih sekarang masih utuh, masih dipelajari oleh kita. Dia nak apa? Nak abang kata matan ni dia ada keberkatan, dia ada barakah dia. Sebab apa? Sebab dia masih dipelajari hingga sekarang. Itu menunjukkan matan ini ada keberkatan dia. Okey, baik, itu secara ringkasnya tentang manaqib ataupun biodata Imam Syekh As-Salim bin Sumail Al-Hadrami. Baik, dalam kitab ni, isi kandungan dalam kitab Safinatul Najah, dia ada beberapa bab. Dia ada beberapa bab. Antara bab yang ada iaitu kitab Al-Kitabut Taharah, kitab bersuci. Yang kedua kitabus Salah, kitab solat. Yang ketiga kitabul Janazah, kitabuz Zakat, dan yang terakhir kitabul As-Siyam. Dia ada beberapa bab saja. Tetapi dalam ni Syekh Salim dia tidak mendatangkan bab Al-Haji. Al-Haji Syekh Salim dia tidak mendatangkan dalam kitab beliau. Sebab apa? Wallahu a'lam. Tetapi datangnya ulama selepas itu, ulama seperti Habib Ahmad Asy-Syatili,
Misalnya ataupun Syekh Nawawi Al-Bantani, dia mensyarahkan, dia meletakkan dalam syarah beliau ni, syarah dalam Safinatun Najah ni, kitab Al-Haji, sebab dia nak menyempurnakan rubu' ibadat. Nak menyempurnakan rubu' ibadat. Dalam kitab Safinatun Najah ni juga, dalam bab puasa, dalam bab puasa pun tidak sempurna. Maka ulama yang datang selepas itu, dia menyempurnakan, mensyarahkan kitab ni, menyempurnakan kitab As-Siyam, kitab Al-Puasa, iaitu salah satu ulama yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam syarah beliau iaitu kitab Kasyifatus Sajab. Dalam kitab tersebut telah mensyarahkan ataupun menyempurnakan kitab As-Siyam, kitab puasa. Okay, baik. Seterusnya iaitu peringkat dalam pengajian satu kitab ni. Peringkat dalam pengajian dalam kitab ni ada 3. Peringkat yang pertama iaitu dinamakan sebagai peringkat Al-Mubtadi. Peringkat yang kedua dinamakan sebagai Mutawassit. Peringkat yang ketiga dinamakan sebagai peringkat Al-Muntahi. Okey. Yang mana kita main sekarang ni, saya akan mensyarahkan mengikut peringkat yang Mubtadi. Peringkat Al-Mubtada. Mubtadi maksudnya permulaan. Dia sesuai untuk orang-orang yang nak mendalami dalam ilmu fiqh secara mudah. Mubtadi ini bagi orang yang nak bermula untuk dalam ilmu fiqh ni. Kalau setelah mana dalam permulaan makcik-makcik dah clear dah tahu dah tentang semua masail dalam ilmu fiqh, maka tuan-tuan akan naik pula peringkat yang kedua, iaitu dinamakan sebagai peringkat mustawa al-mutawassit. Mutawassit ni iaitu pertengahan. Dalam pertengahan ni akan dibincangkan sedikit tentang masail yang dalam sikit lah, tak banyak. Setelah mana tuan-tuan dah bahas dah masuk dah sedikit mendalam sikit dalam satu ilmu tu, maka tuan-tuan akan masuk dalam peringkat yang ketiga, iaitu dinamakan sebagai peringkat Al-Muntahi. Peringkat Muntahi ni peringkat yang paling tertinggi dalam sesuatu ilmu. Okey. Seperti juga kita mengaji dalam kitab ni, ada peringkatnya juga. Dalam Safinatun Najah matan saja. Dalam tu matan saja. Kalau nak syarah yang lebih tinggi ataupun lebih mendalam, maka makcik-makcik boleh buka dalam kitab ni. Kitab yang mana kitab ni ada dalam mustawa mubtadi, iaitu dinamakan sebagai Nailur Raja. Nailur Raja fi syarhi Safinatun Najah. Yang syarah matan ni, yang tuan-tuan akan mengaji ni matan saja. Matan ni lebih pada 2, 3, 4 lai lah, sikit lah. Matan ni lebih sedikit. Kalau sebut syarah ni dia panjang. Dia panjang dan juga dia lebih, perbahasannya tu lebih mendalam. Dia membahaskan satu ilmu tu lebih banyak. Kalau matan dia bagi satu ayat dia, yang mana satu ayat tersebut, satu perkataan tersebut ada banyak makna. Lepas tu disyarahkan oleh ulama yang terkenal, yang alim, maka dinamakan sebagai syarah. Tu syarah. Syarah ni lebih pada pembahasan ataupun penghuraian yang terperinci. Dia serupa dengan tafsir lah. Tafsir kan ada ayat seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mensyarahkan ayat tersebut, maka dinamakan sebagai syarhul ayat. Syarhul ayat tu sebagai perbahasan terperinci tentang ayat tersebut. Sama juga dengan fiqh. Fiqh ni dia ada matan, dia ada syarah. Okey? Dia ada syarah. Syarah ni dia mensyarahkan kepada matan tersebut. Matan ni selalunya kecil-kecil lah. Dia main sikit-sikit lah. Maka ulama yang datang selepas tu dia mensyarahkan. Dia lebih terperinci dalam satu permasalahan tersebut. Okey? Yang mana peringkat Al-Mubtadi ni, tuan-tuan ataupun makcik-makcik boleh buka dalam kitab Nailur Raja. Nailur Raja karangan dia Syekh Habib Ahmad Asy-Syatiri. Tu peringkat yang Mubtadi. Permulaan penulisan beliau tu, penulisan
kitab Nailur Raja' tu peringkat mubtadi. Setelah mana dah selesai dah daripada peringkat mubtadi, maka makcik-makcik boleh naik ke peringkat yang kedua, iaitu kitab yang mensyarahkan Safinatun Najah ni, iaitu Kasifatus Saja'. Kasifatus Saja' ni daripada ulama Indonesia, iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Maqam beliau ada di Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Hebat orang-orang Indonesia ni. Okey. Dia mensyarahkan kitab Safinatun Najah. Nama dia, syarah dia Kasifatus Saja'. Okey. Setelah mana makcik-makcik dah selesai dah daripada peringkat yang kedua, iaitu Kasifatus Saja' ni, dah baca habis dah, dah tahu dah masail yang ada dalam Kasifatus Saja', maka makcik-makcik boleh naik ke peringkat yang ketiga, iaitu peringkat Al-Muntahi. Peringkat Al-Muntahi ini iaitu peringkat yang terakhir dalam pembelajaran ilmu. Dalam matan Safinatun Najah, makcik-makcik boleh buka kitab Ghayatul Muna. Ghayatul Muna ni tebal ni. Tebal kitab dia. Dia mensyarahkan kitab matan Safinatun Najah. Tebal kitab dia. Saya pun tak beli lagi. Ngaji pun tak lagi. Tebal kitab dia. Kalau nak ngaji tu tak tahulah nak beli bila. Saya buat rujukan dia. Buat rujukan sedap. Ada permasalahan yang tak terdapat dalam satu kitab ni, maka buka yang lebih kitab yang lebih besar. Kita akan mendapati permasalahan tersebut. Okey? Panjanglah. Okey? Itu sebuah sikit tentang pengenalan kitab yang pelajari pada hari ini, insya-Allah. Okey? Okey, mari kita masuk kepada matan, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin qatamin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu matan yang didatangkan oleh Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Baik, saya akan bahas sikit tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani. Bismillah. Allahu. Okey. Apabila kita sebut Allah, maka dah faham dah di dalam kepala otak kita, dalam zihin kita, bahawa apabila kita sebut Allah, Allah menunjukkan satu zat, yang mana zat tersebut tanpa sifat. Bila mana kita sebut Allah, maka kita tidak menentukan sifat yang tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama meletakkan kalimah Allah ni iaitu khas fil lafaz wal khas fil makna. Kalimah Allah ni dia khusus untuk Allah SWT dan juga khusus pada lafaz dia tu dan khusus pada makna dia. Makna dia macam mana? Macam ni. Dengan makna lafaz Allah ni, dia tidak boleh berkongsi dengan mana-mana makhluk ataupun mana-mana mawjud yang ada di dalam alam ni. Allah ni, perkataan Allah, dia tidak boleh berkongsi sifat dengan makhluk. Itu dinamakan sebagai al-khas fil lafaz. Khusus kepada lafaz. Lafaz tu Allah tu lah. Yang mana lafaz Allah tu khusus untuk Allah saja. Perkara-perkara yang mawjud yang ada dalam alam ni, perkara-perkara yang wujud, seperti kita, manusia, haiwan, jin apa semua, tidak boleh dinamakan dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah itu hanya khusus untuk Allah saja. Mawjud yang ada dalam alam ni tak boleh. Tak boleh dinamakan sebagai Allah. Seperti yang kita dapat anak, kita dapat cucu, kita nak namakan cucu kita dengan Allah, maka tak boleh, haram hukum dia.
melainkan kita idafatkan Allah itu. Contoh dia apa? Contoh dia Abdullah, maka boleh. Kita nak buh juga ke anak kita ni, nak beri berkat dengan nama Allah. Kita nak buh juga, kita nak bagi ada juga perkataan Allah tu dekat cucu kita, maka kita buat Abdullah, maka boleh. Maka di situ boleh. Yang tak bolehnya kalimah Allah tu secara mufrad, secara bersendirian itu, kalimah Allah tu kita berikan kepada makhluk yang ada di alam ni, maka tak boleh. Hukum dia haram. Kata para ulama, haram hukum dia meletakkan Allah itu kepada makhluk. Haram hukum dia. Melainkan dengan idafah. Dalam nahwu dia bagi idafah, maka dibolehkan. Seperti Abdullah, Ubaidullah kan, Habibullah, maka dibolehkan. Itu yang pertama, iaitu Allah, perbahasan tentang Allah. Itu yang pertama, al-qasu fil lafaz, khusus lafaz Allah tu hanya khusus pada Allah Subhanahu taala saja. Kepada manusia boleh tak? Boleh, tapi dengan idafat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua iaitu al-qasu fil makna, khusus pada makna. Makna apa? Makna yang Allah Subhanahu taala ini merujuk kepada zat tanpa sifat. Itu makna dia. Dengan makna bila kita sebut Allah itu tiada menentukan sifat yang tertentu kepada Allah tersebut. Itu makna dia. Okey. Bila kita sebut makna, al-qasu fil makna, maka di situ Tuhan yang terhimpun kepadanya itu sifat-sifat al-kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Dan juga Allah Subhanahu taala ni, Allah itu dia terhindar daripada sifat-sifat al-naqis, sifat-sifat yang kelemahan yang ada pada Allah Subhanahu taala tersebut. Itu makna dia al-qasul fil makna. Dia ada dua dah, al-lafaz dan makna. Para ulama meletakkan al-qasul, qas tu maksudnya khusus, khusus kepada lafaz. Lafaz tu Allah lah. Yang kedua, al-qasul fil makna, khusus pada makna. Makna dia itulah saya bagi takrif tadi, iaitu lafaz Allah tu zat tanpa sifat. Bila mana kita sebut lafaz Allah, iaitu kita tidak menentukan sifat yang tertentu kepada Allah tersebut. Okey. Itu lafaz Allah secara ringkasnya. Kalau nak ikutkan dalam perbahasan basmalah ni, bismillah ni, para ulama dah bahas banyak buku dah. Tuan-tuan boleh carilah dekat maktabah, banyak kitab ulama, para ulama membahaskan kitab basmalah ni, banyak buku dia. Saya pun tak larang nak tengok dah. Jenuh, masuk dalam sangat. Dia masuk daripada segi nahunya, dari segi sarafnya, takwil sini, takwil sana, pening kita. Jadi kita ambil atas-atas ayat sudah. Atas-atas sudah. Nak masuk selam bawah tu bukan kita dah. Tu bagi para-para ulama yang tinggi ilmu dah sudah. Kita masuk kepada sikit-sikit sudah. Asalkan masuk sikit sudah. Kita kenal juga. Bagi kenal juga Allah tu sabda. Dan Allah tu boleh guna daripada makhluk. Okey? Itu tentang sedikit tentang Allah. Yang kedua iaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok di situ ada 3 nama Allah SWT dalam basmalah tersebut. Yang pertama Allah, nama Allah. Yang kedua Ar-Rahman, nama Allah juga, kan? Yang ketiga Ar-Rahim, nama-nama Allah juga, Asmaul Husna, kan? Tadi kita dah sebut dah Allah tu apa. Yang kedua tentang Ar-Rahman pula. Maksud Ar-Rahman ni apa? Maksud Ar-Rahman Al-Mun'imun li jalalatin ni'am. Al-Mun'imun li jalalatin ni'am. Maksud dia Tuhan yang menggunakan nikmat-nikmat yang besar. Tuhan yang menggunakan nikmat-nikmat yang besar-besar. Tu ta'rif bagi Ar-Rahman. Kata Syekh kami, iaitu Syekh Hisham Kamil, beliau kata apa? Beliau kata Ar-Rahman ni dia umum, Ar-Rahim dia khusus. Ar-Rahman ni dia kata umum ni macam mana? Umum disebabkan rahmat
ataupun nikmat Allah SWT ni meratapi semua makhluk. Semua makhluk yang ada di dunia ni. Contoh, dalam dunia ni ada siapa? Ada kita kan, ada manusia, ada jin, ada syaitan. Dan manusia ni ada mana jenis? Ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, macam-macam. Ada yang melakukan maksiat, ada yang tak melakukan maksiat. Semua ada. Maka dengan sifat yang ada, satu sifat yang ada pada Allah SWT ni, Ar-Rahman ni, hampa buatlah kok mana pun, hang ni orang maksiat ke, hang ni orang baik ke, orang jahat ke, maka rahmat yang ada pada Allah tu Allah bagi semua. Tu yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman. Buatlah kat mana pun hang buat jahatlah kat dunia ni pun, hampir bunuh orang ke, makan dan minum tu Allah tetap bagi juga. Nikmat sihat, nikmat boleh berjalan, nikmat boleh main mengaji, nikmat pi merata pi sini, melancong sana melancong sini. Maka tu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluk yang ada di muka bumi itu. Tu maknanya Allah bersifat dengan Ar-Rahman. Tu sifat dia. Okey. Yang mana sifat Ar-Rahman ni ulama meletakkan al-qasun wal qas fil lafaz wal 'am fil makna. Kalimah Ar-Rahman ni dia khusus pada lafaz. Lafaz Ar-Rahman ni hanya khusus untuk Allah Subhanahu Taala saja. Manakala makna, saya bagi makna tadi kan, al-mun'imun bi jalalatin ni'am tu makna kepada Ar-Rahman, iaitu Tuhan yang menggunakan nikmat-nikmat yang besar-besar, tu makna daripada Ar-Rahman tersebut. Kalau al-qasu fil lafaz, lafaz Ar-Rahman tu hanya khusus boleh digunakan kepada Allah Subhanahu Taala saja. Makhluk macam kita ni tak boleh guna secara mufrad. Contoh juga saya bagi tadi, macam kita dapat cucu, kita nak namakan anak kita ni dengan Ar-Rahman, maka tak boleh. Haram juga hukum dia. Tak boleh. Melainkan dengan idhafat. Idhafat seperti apa? Seperti nama Abdur Rahman, Ibadur Rahman, apa lagi? Maidatur Rahman. Maka boleh tak nama macam tu? Boleh, tak ada masalah. Diharuskan untuk mengambil keberkatan. Kalau dia mufrad saja, nak bawa nama anak kita Rahman, tak boleh. Khalilur Rahman, boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada idhafah. Khalilur Rahman, boleh, tak ada masalah. Okey? Yang tak boleh tu ketika mana kita mufradkan perkataan tersebut Rahman, tak boleh. Hukum dia haram. Sebab kalimatul Rahman hanya khusus al-qasul pada Allah Subhanahu Taala. Okey. Itu al-qasul fil lafaz. Yang kedua iaitu al-'am fil makna. Am maksudnya umum. Umum kepada makna dia. Dengan maksud maknanya, maksud Ar-Rahman iaitu selain daripada Allah Subhanahu Taala, ada juga pada makhluk. Makna Ar-Rahman tu apa? Makna Tuhan yang mengurniakan nikmat yang besar-besar. Sekiranya Ar-Rahman tu boleh ada kepada makhluk, makna dia tadi apa? Makna dia tadi Tuhan yang menggunakan nikmat yang besar-besar. Tu makna pada Ar-Rahman. Dan juga makna Ar-Rahman ni al-'am fil makna. Makna Ar-Rahman tu boleh digunakan untuk makhluk yang ada di alam ni. Tu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua iaitu menyatakan bahawa makna Ar-Rahman tu meliputi pemberian Allah SWT dengan sifat yang Rahman itu. Pemberian Allah itu secara umum itu tidak terbatas dengan syarat. Pemberian rahmat itu kepada makhluk yang ada di alam ni tidak terbatas. Tidak ada syarat yang tertentu yang membolehkan makhluk untuk mensifatkan dia itu dengan sifat Ar-Rahman. Seperti saya sebutkan tadi lah, macam dia ni kafir, dia ni orang Muslim ke, kafir ke, asi ke, tak asi ke, orang yang bermaksiat ke, yang tidak bermaksiat ke, maka dia boleh bersifat dengan makna Ar-Rahman. Itu
sedikit tentang basmalah. Ar-Rahman. Nama Allah yang kedua iaitu Ar-Rahman. Yang ketiga iaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni maksud dia apa? Ar-Rahim maksud dia Al-Mun'imun bidaqa'iqin ni'am. Al-Mun'imun bidaqa'iqin ni'am. Mun'im maksud dia Ar-Rahim, Tuhan yang menggunakan nikmat yang sehalus-halusnya. Daqa'iq. Daqa'iq maksud dia sehalus-halusnya. Okey. Lafaz Ar-Rahim ni dia al-'amu fil lafaz wal qasim fil makna. Lafaz Ar-Rahim tu dia umum pada lafaz Ar-Rahim tu, dan juga makna yang saya bagi tadi iaitu Tuhan yang menganugerahkan, menggunakan nikmat yang sehalus-halusnya itu umum, boleh digunakan al-khas, iaitu khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Okey, bila mana dikatakan al-'amu fil lafaz, iaitu umum pada lafaznya, maka makhluk yang ada di alam ni boleh dinamakan sebagai Ar-Rahim tanpa idafat. Contoh kita nak nama cucu kita Rahim, maka boleh, tak ada masalah, dibolehkan. Abdul Rahim kan, boleh, tak ada masalah. Manakala makna yang khas, iaitu al-qasu fil makna, yang tadi al-'amu fil makna, yang kedua al-qasun fil makna. Al-'am fil lafaz, lafaz Ar-Rahman tu dia umum di situ, makna kata perkataan Ar-Rahman itu boleh digunakan pakai ataupun dinamakan kepada makhluk. Tu am. Kalau khusus al-qasun fil makna, makna dia, makna kalimah Ar-Rahman itu hanya khusus boleh dikatakan, dinamakan, ditarifkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, iaitu Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman tersebut. Tidak boleh dimiliki oleh makhluk yang ada di alam ini. Okey, itu sebab sedikit tentang basmalah. Itu sebab sedikit. Kalau tuan-tuan pergi ngaji dekat Mesir tu, kata Syekh Ali Jumaah hafizullah taala, beliau cerita dalam basmalah ni saja, dia ngaji dengan tok guru dia. Dia kata hampa ngaji dalam bab basmalah ni sehari ya. Aku tu Syekh, dia kata aku ni ngaji basmalah dengan para masyayikh aku ni 6 bulan. 6 bulan saja ngaji bab basmalah ni ya, bismillah ni. Bahas sampai 6 bulan. Tu nak abang kata apa? Nak abang para ulama yang ada pada lepa ni padu-padu belaka. Hebat-hebat belaka. Kita ni taklah padu sangat, tapi bolehlah ngajilah. Yang penting mengaji. Jangan tak mengaji langsung. Okey. Apabila kita masuk dalam ilmu fiqh, sudah tentulah dalam ilmu fiqh ni membincangkan tentang hukum hakam kan. Okey, jadi dari sini saya akan masuk sedikit tentang hukum hakam yang ada dalam ilmu fiqh, dalam basmalah ni. Basmalah pun ada hukum dia. Ada hukum dia kalanya wajib, ada kalanya hukum dia sunat, ada kalanya hukum dia sunnah, ada kalanya hukum dia haram, ada kalanya hukum dia makruh dan seumpamanya. Tetapi ulama ittifaq ataupun sepakat bahawa hukum yang ada pada basmalah ni ada 4 je. Kalau kita ceraikan hukum ni dia ada 5 hukum, iaitu yang ditambah oleh Imam Hanafi tak silap. Imam Hanafi kot. Dia ceraikan hukum tu ada 5, iaitu dia tambah harus. Kalau ittifaqna oleh para ulama dia ada 4 lah. Dia ada wajib, dia ada sunnah, dia ada makruh, dia ada haram. Ini ittifaq. Ittifaq dalam mazhab Syafi'i ada 4 dah. Tetapi ada khilaf yang menyatakan ada 5, iaitu ditambah oleh Imam apa Allahumma salli Muhammad. Imam Hanafi tak silap saya.
Iaitu dia tambah harus, satu lagi harus. Dalam pengajian sufi adalah pembahasan ni panjang. Tak apalah tu. Okey. Apabila kita sebut basmalah ni ada hukum dia. Hukum yang pertama iaitu wajib. Wajib ketika mana? Okey. Sebagai contoh, hukum wajib membaca basmalah ataupun bismillah iaitu ketika mana kita nak sembahyang. Ketika mana kita nak sembahyang, kita nak mulakan selepas takbir atau ihram tu baca suratul Fatihah semua kan. Kita nak baca suratul Fatihah. Maka kita dituntut untuk membaca al-basmalah kan. Maka di situ wajib bagi kita untuk baca bismillah tersebut. Ingatlah, dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu adalah satu ayat daripada suratul Fatihah tersebut. Saya tak mau bincang dalam mazhab lain, tapi kita bincang dalam mazhab Syafi'i saja. Perkara yang mewajibkan, mensahkan solat seseorang itu mesti ada suratul Fatihah kan? Mesti baca surah Fatihah. Maka ulama Syafi'i meletakkan basmalah itu adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Maka apabila kita tak baca, kita ikut mazhab lain, contohnya sebagai contoh, tak baca basmalah ketika mana membaca suratul Fatihah tersebut, maka solat kita time itu tak sah. Mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i nah, bukan mazhab yang lain. Sebab apa? Adalah dalil dia. Dalam mazhab Syafi'i dia ada dalil dia. Adalah hujah-hujah depa ni, depa mendatangkan hujah. Sebab apa? Fatihah basmalah ni termasuk juga dalam suratul Fatihah. Sebab tu kalau tuan-tuan baca Fatihah, dah baca dalam sembahyang tak baca basmalah, terus alhamdulillahirabbil alamin, tak sah solat. Sebab mazhab Syafi'i kata apa? Kata basmalah ni termasuk dalam suratul Fatihah. Itu hukum dia wajib. Di situ mengucapkan bismillah hukum dia wajib. Okey? Tu kalau pergi kat Mesir, pergi kat Masjidil Haram tak baca bismillah dah ustaz. Macam mana tu? Itu mereka ikut mazhab Al-Maliki atau Hanbali dan seterusnya, ada pembahasan apa? Tak apalah. Tu pembahasan panjang. Kita ni ada di Malaysia ni mengamalkan mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i ni mesti kalau nak baca suratul Fatihah tu mesti baca basmalah juga. Okey? Hukum dia wajib. Tu hukum yang pertama, hukum basmalah wajibun. Yang kedua iaitu dinamakan sebagai sunnah. Sunnah ni iaitu digalakkan untuk melakukan perkara tersebut. Digalakkan kita untuk baca basmalah. Seperti apa? Seperti kita okey. Maksud sunnah ni apa? Sunnah ni iaitu apabila kita buat perkara tersebut dapat pahala. Kalau kita tinggal dapat dosa, tak dapat dosa. Tak dapat apa. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak dapat apa. Pahala pun tak dapat, azab di akhirat pun tak dapat. Wajib maksud dia apa wajib? Wajib kita buat dapat pahala, tak buat dapat dosa, dapat azab. Package. Dapat dosa pun dapat azab di akhirat pun dapat. Itu maksud dia wajib. Kalau sunnah, maksud dia kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tak dapat apa? Sia-sia kita buat. Contohnya kalau sunnah seperti apa? Seperti kita nak berdoa kan. Nak berdoa, kita disunnahkan untuk membaca bismillah dahulu. Okey? Kita nak menulis buku, kita nak top pen atau kertas tu, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun macam ustaz-ustaz saya, apabila nak tulis di papan hitam tu, dia tulis dulu bismillah. Nak ambil keberkatan. Bismillah itu tulis atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru tulis nota atau seterusnya. Okey? Itu sunnah. Sunnah untuk mengucapkan basmalah. Perkara yang ketiga iaitu dinamakan sebagai makruh. Makruh kita mengucapkan basmalah. Contoh makruh ni, dia makruh pada az-zati. Bukan yang aridi. Zati tu apa, aridi tu apa pula noh? Tak apa. Saya bagi contoh. Contoh makruh untuk kita mengucapkan basmalah seperti mana bagi orang lelaki ni,
Contoh dia nak gunting janggut. Hukum dia makruh. Apabila nak gunting janggut kan, kita kata bismillahirrahmanirrahim, hukum dia makruh. Kalau nak cukur tu macam mana ustaz? Cukur hukum dia makruh juga dalam mazhab Syafi'i. Makruh juga. Kita nak cukur tu kan. Lepas tu kita bismillahirrahmanirrahim. Hukum dia makruh juga. Atas khilaf. Semua ada khilaf. Dalam fiqh ni semua ada khilaf. Jangan risau. Tapi yang muktamadnya hukum dia makruh. Makruh. Okey, tu hukum dia makruh. Yang keempat iaitu dinamakan sebagai haram. Haram kita untuk mengucap basmalah time bila? Iaitu semasa contohnya kita haram untuk mengucapkan basmalah tu ketika mana kita nak melakukan, bukan kita orang lain. Orang seseorang tu nak melakukan perkara-perkara yang haram. Di sisi syarak haram perkara tersebut untuk dilakukan. Dah lah buat perkara haram, lepas tu dia nak mengucaplah bismillah, maka bismillah tu jadi haram juga. Contoh dia apa? Contohnya minum arak, apa lagi? Berzina, apa lagi? Berjudi. Kan? Time nak minum arak tu kita baca bismillah, maka haram hukum dia. Minum arak pun dosa besar, malah bismillah pun lagi dah tak boleh, haram hukum dia. Nah, haram ni maksud dia apa? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Kalau buat dapat dosa, kalau tinggal dapat pahala. Tu maksud dia haram. Okey. Tu pendapat yang pendapat yang mengatakan hukum hakam tentang basmalah ni ada 4. Ditambah satu lagi harus. Harus. Pendapat yang kedua kata hukum hakam ni dia ada 5. Iktifak dia katanya ada 4. Tetapi ada juga pendapat yang lain mengatakan ada 5. Iaitu maksud harus ni apa dah? Iaitu apabila kita melakukan perkara-perkara yang harus, yang diharuskan oleh syarak, maka yang nak kata benda harus ni macam mana? Benda harus ni ialah apabila kita nak buat sesuatu tu, kita tengok dia tak lekeh. Faham tak? Harus kita mengucapkan basmalah ni pada satu perbuatan. Perbuatan tu mestilah apabila kita tengok perkara tersebut kita nampak macam tak lekeh. Tak lekeh. Contoh, kita nak pindah barang daripada barang sini pergi ke sana. Kita tengok perkara tu lekeh tak? Tak lekeh kan? Maka harus kita untuk mengucapkan basmalah. Nak angkat barang tu bismillahirrahmanirrahim, angkat kita salam. Boleh. Contoh lain yang beda, nak bawa motor. Kita nampak perkara tu lekeh tak? Tak lekeh kan? Maka boleh kita baca basmalah. Pegang handle, bawa kunci dalam tu, start, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Maka diharuskan. Sebab perkara tersebut tidak menunjukkan kepada kita tengok tu kita rasa macam lekeh. Maka boleh kita baca basmalah. Contoh perkara lekeh macam mana? Contoh-contoh apa? Perkara yang lekeh. Apabila kita tengok tu, kita rasa macam tak beradab, macam lekeh yang perkara ni kita buat. Lepas tu kita fikir, nak baca bismillah ke tak? Nak baca bismillah ke tak? Macam tu. Contoh dia apa? Contoh kita pakai kasut. Lekeh ke? Kita tengok tu lekeh ke tak? Kita nak selum kasut. Lepas tu kita baca bismillah. Sebelum kita nak baca bismillah tu, kita tengok dulu perbuatan kita buat tu lekeh ke tak? Kalau lekeh, kita tidak disunatkan untuk membaca basmalah. Kalau dah di pandangan kita tengok macam tak lekeh. Tak lekeh, faham tak lekeh tu apa? Kita tengok macam kita buat satu benda tu kita tak nampak macam pelik, macam buruk sikit lah. Lebih kurang macam tu. Maka kita tidak dituntutkan untuk membaca basmalah. Itu macam tu. Okey. Tak apalah. Nanti kita tengok balik apa yang perkara yang lekeh tu. Okey, tengok. Woi, sejam dah. Tengah jam ni. Okey. Tak masuk matan lagi pun. Baru basmalah.
Sebab tu lah ngaji ni kena lama. Okey, tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam matan tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Macam kita tahu kan, dalam alam ni tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mentadbirkan alam ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan lain ada ke tak? Tak ada. Kalaulah ada Tuhan tu ada dua ke, ada banyak ke, tak boleh. Kita tak boleh beriktikad macam tu. Kita kena iktikad dalam akidah kita bahawa yang mentadbirkan alam ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wa bihi nasta'in. Wa bihi, hi itu kembali kepada hiyan. Wa bihi, hi itu dhamir tu kembali kepada Allah. Wa bihi, dan kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan ala umuri dunya wad din, ke atas segala urusan keduniaan dan kemudian, kan dalam kitab tulis kemudian, tapi yang dimaksudnya umur dunia wad din tu urusan agama kita. Moga-moga wabihi nasta'in, dengan kita ambil keberkatan. Wabihi, dengan nama Allah tu kita ambil keberkatan. Kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas urusan yang ada pada dunia ini, dan juga urusan yang ada pada agama kita dipermudahkan. Kita buat urusan apa dekat dunia ni kan, kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut untuk dipermudahkan. Kan kita selalu sebutkan, minta doa supaya hari ini dipermudahkan urusan kita kan. Kita benar minta doa kepada orang kan, maka dibolehkan. Ala umuri dunia, ke atas urusan dunia. Kita nak PJ kan, bagilah doa saya kat aku ni, bagi urusan saya kat DPJ ni, bagi siap elok hari ni. Okey, amin. Maka urusan dunia tu, kat dunia tu dapat diselesaikan dengan sempurna. Lepas tu urusan yang ada di dalam agama kita ni kan, seperti kita nak buat apa urusan dunia ni, seperti nak buat program ke, nak buat ceramah ke apa ke, semoga didoakan, semoga dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya program tersebut berjalan dengan lancar. InsyaAllah kalau kita doakan tersebut, minta pertolongan daripada Allah tersebut, maka urusan tersebut akan jadi mudah dan senang. Dengan syarat kita kena memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin qatamin nabiyyin. Dan semoga Allah mengucap selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni penutup segala nabi, qatamin nabiyyi, penutup segala nabi. Selepas nabi tidak adalah pengutusan rasul ataupun nabi. Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qatamin nabiyyi, iaitu penutup segala para rasul. Okey. Wa alihi itu termasuk dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata keluarga Nabi Muhammad ni, iaitu keluarga Nabi Muhammad yang fi maqami zakat. Fi maqami zakat. Fi maqami zakat ni maksud dia apa? Iaitu keluarga yang Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Bila mana sebut keluarga Nabi, dia ada dua. Dia ada dua golongan, dua keluarga Nabi yang terbesar sekali, iaitu Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Dua keluarga yang besar ni, dua golongan, dua keluarga yang besar kepada Nabi
Nabi Muhammad SAW, iaitu Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Okey. Dalil yang kata berselawat ni ke atas Nabi ni, Allah berselawat sebab kata apa? Dalam matan dia kata wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Dan selawat Allah dan salam Allah itu ke atas penghulu ataupun ke atas ketua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata apa? Maknanya Allah ni dia berselawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun berselawat dekat Nabi, takkan kita orang biasa ni tak boleh selawat kat Nabi. Duk saja-saja selawat. Duk saja-saja berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih ni pada hari Jumaat ni. Hari Jumaat kata para ulama memang dituntut oleh umat Nabi Muhammad untuk berbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita berselawat pada hari ini, di pagi yang mulia ini, di dalam majlis yang mulia ini, dia dapat memberi keberkatan, memberi manfaat kita di akhirat kelak. Kan akhirat nanti tuan-tuan, kita nak minta pertolongan kat siapa lagi? Kat Nabi kita lah kan. Jadi apakah usaha kita untuk mendapat syafaat tersebut mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW? Apa usaha kita? Kita tahu bahawa ke akhirat nanti yang banyak memberi manfaat kepada kita ni baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah tindakan kita kat dunia ni untuk kita memberi penghargaan, memberi kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi dah bantu dah kita ke akhirat ni ke akhirat nanti ni. Lepas tu apakah usaha kita kat dunia ni? Ulama kata ada apa? Yang saya tahu ada dua ya. Iaitu yang pertama kata Syekh kami, iaitu perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW setiap hari. Yang kedua iaitu kita nak menghargai kasih sayang, pergomanan yang ada, manfaat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua iaitu mengikut sunnah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ngaji. Lepas ni buka pula kitab Syara'in. Bagi alim sikit. Saya difahamkan banyaklah kitab buka kat sini. Kalau macam-macam tak alim juga tak tahulah. Bagilah jadi alim sikit. Bagi jadi alim. Nah. Lepas ni cadang pula kat Puan Asmah, kata buka pula Puan Asmah, kami nak buka kitab Syama'in pula. Pernah ngaji kitab Syama'in kan? Syama'in Muhammadiyah, iaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dalam tu dibincangkan pula macam mana Nabi ni daripada bentuk fizikalnya, daripada perangai Nabi macam mana. Dari situ kita dapat mengamalkan sunnah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Banyak kita mengamalkan, cuma kita tak tahu dah. Yang seharian tu kita ikut dah sunnah Nabi Muhammad. Kan? Kita naik motor baca doa tu sunnah Nabi. Kita makan tangan kanan tu sunnah Nabi. Yang nak membezakan di antara perbuatan ni dengan ibadat macam mana? Yang nak membezakan dengan perkara ni dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan nak bezakan macam mana? Bezakan dengan niat. Niat tu penting tuan-tuan. Tuan-tuan main mengaji hari ni niat untuk apa? Niat tu penting. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu amalan yang tuan-tuan buat tu mesti ada niat. Ada niat ada. Yang mana niat tersebut ada keberkatan dia. Ada berkat dia. Jangan pandang remeh kepada niat. Niat ni ada berkat dia. Kalau lah tuan-tuan buat satu perkara tu pada hari tersebut tak menjadi ke tak apa ke, cek balik niat. Ada mesti silap sesuatu tu. Tak berjalan dengan lancar ke, susah ingat ke, susah ni susah nu, main ko ni payah nak buat apa semua. Cek balik. Sebelum buat perbuatan tersebut, niat tuan-tuan macam mana? Adakah dia niat lillahi ta'ala ataupun kerana lain? Contoh hari ni saya main. Saya niat, ya Allah,
Hari ini aku nak bermuzakarah dengan makcik-makcik ni. Semoga dengan muzakarah ni diampunkan dosa aku, ditambahkan ilmuku, ditambahkan ilmu kepada makcik-makcik, dan mendapat rahmat daripada Allah SWT, mendapat redha daripada-Mu ya Allah, kerana Allah SWT. InsyaAllah mudah hari ni. Walaupun saya main ketak-ketak tadi, alhamdulillah dapat kedua juga apa yang saya nak sampaikan pada makcik-makcik. Alhamdulillah, kalau itu jadi mudah. Sebab tu saya kata innamal a'malu binniyat. Dalam sesuatu perkara tuan-tuan nak buat, mestilah dengan didahului dengan niat. Kalau niat tuan-tuan tu baik, insya-Allah dapat baik. Kalau niat tuan-tuan tu ada niat yang tak betul sikit, ada hasad ke apa ke, maka mungkin akan dapat, mungkin yang tidak akan dapat. Nah, sebab tu saya kata innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dimulai dengan niat. Nak ngaji pun kena ada niat, nak mengajar pun kena ada niat. Nah. Lepas tu dari sudut pahala, ustaz saya kata, saya tanya ustaz, kami ni niat banyak-banyak. Seperti makan kan, kami niat. Kami niat, contoh kami makan, ya Allah kami makan ni untuk mengenyangkan kami, untuk memberi tenaga kepada kami, untuk apa ni? Untuk memberi kesihatan kepada kami, untuk kerana makan ni Allah SWT suruh kami makan. Wakulu washrabu kan, wakulu washrabu. Dalam ayat Quran Allah sebut wakulu washrabu. Wakulu tu fi'il amar. Fi'il amar maksudnya arahan. Arahan Allah SWT kepada manusia ni untuk wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maka bolehlah makan. Maka dari situ kita ikut perintah yang Allah SWT suruh. Maka dari sudut pahala tu, kami ucap banyak-banyak ni, kami niat banyak-banyak ni, adakah dapat pahala? Kata ustaz kami, itu Ustaz Lutfi, dia kata insya-Allah ada. InsyaAllah ada. Niat, yang penting niat dulu. Pahala, tak dapat pahala tu nombor 2. Dapat redha ke tak dapat redha ke, nombor 2. Yang penting niat dulu. Okey, yang mana selawat ni, selawat Allah SWT dan salam ke atas Nabi ni, dalil dia dalam Quranul Karim kata apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad SAW, serta selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Sallu, Allah kata sallu. Sallu ni arhan, berselawatlah. Allah suruh, bukan Nabi suruh. Allah ni siapa dia? Siapa dia Allah? Kita dah ngaji dah kan tadi, Allah tu siapa dia? Allah ni pencipta kita, pencipta semua alam. Jadi Allah yang suruh, bukannya saya yang suruh. Maka bila Allah suruh, kita kenalah buat. Okey. Yang kedua, wa alihi. Wa alihi ni kita selawat dan salam ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga tu dia termasuk dalam Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dalil main mana ni yang suruh bersalawat ke atas keluarga Nabi ni? Dalil main mana? Dalil Al-Quran tak ada, tetapi dalil dalam As-Sunnah ada. Dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada, iaitu apabila seseorang tu, tadi Nabi hidup, ada seorang ni, nama apa dia? Ada seorang ni mai kat Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Nabi ni dia mai kat seorang Nabi, seorang ni dia mai kat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, macam mana aku nak berselawat dan salam kepadamu wahai Muhammad? Maka Nabi pun sebut, qul Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nabi sebut tu. Tu dalil, ulama ambil dalil daripada hadis tersebut, meletakkan di dalam muqaddimah dalam kitab beliau, dalam kitab mereka. Sebab tu dalam muqaddimah ataupun muqaddimah seorang ustaz ke, muqaddimah dalam buku ke, ditulis wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.
Wa ala alihi. Sebab apa? Nabi keberkatan daripada hadis tersebut. Sebab Nabi suruh bersalawat juga ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad, Nabi Hashim dan juga Bani Muttalib. Dan juga yang sesungguhnya wasahbihi maksud dia kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat dan salam kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dalil main mana? Yang suruh selawat ke atas para sahabat Nabi ni, iaitu dalil diambil pada qiyas awwalawiyah, nama dia qiyas awwalawiyah. Ni pembahasan qiyas ni panjang dalam ilmu sufi, panjang. Nanti saya kalau sebut pula lagi tuan-tuan tak faham. Nanti ada masa minta pula kat puan semua, kata puan semua kami nak buka pula kitab usulul fiqh. Usulul fiqh tu kitab yang paling tinggi sikit. Sebab dalam usul fiqh ni dia kena pelajari, apabila seorang tu masuk kepada ilmu fiqh, dia kena mengaji dulu dalam ilmu usul fiqh. Tak apalah tu saya bagi tahu dalil je ambil daripada qiyas awwalawiyah. Okey. Seterusnya ajma'in, semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iaitu terjemah dia, wala hawla, tiada daya, wala quwwata, tidak ada upaya, kecuali illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu. Iaitu tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah SWT. Kita mai sini pun, adakah dengan kudrat Allah SWT ataupun tidak? Sebab tu dalam penceramah selalu sebut, yang baik itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Ya. Boleh, tak masalah. Maknanya kena tahu. Mana kena tahu. Kalau tahu makna lagi bagus. Kalau tak tahu makna, bukan tak bagus, bagus juga. Cuma kurang sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa barik wa sallim boleh juga. Nabi ummi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi. Allahumma salli tu tahu maksud apa? Allahumma salli iaitu Allah selawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, penghulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ummi, nabi yang ummi. Ummi itu maksud dia buta huruf. Ummi maknanya buta huruf. Nabi ni dia ada sifat dia buta huruf. Sebab tu dalam wahyu yang pertama yang Nabi dapat, iaitu suratul Iqra tu kan. Nabi malaikat Jibril turun Gua Hira tu, ajak baginda satu surah Iqra tu kan. Yang mana Nabi kata tak kerti bacaan. Iqra. Malaikat Jibril kata Iqra. Lepas tu Nabi kata, aku tak boleh baca, wahai Jibril, aku tak kerti baca. Itu para ulama meletakkan bahawa Nabi ni seorang yang ummi. Ummi maksudnya buta huruf. Buta huruf maksudnya tak boleh menulis, tak boleh membaca. Tetapi para ulama tak dikatakan buta huruf itu sebagai perkara yang naqis, perkara yang kelemahan yang ada pada Nabi. Sebab para Nabi ni tak boleh ada
dengan perkara-perkara yang naqis, perkara-perkara yang tak elok. Apabila kita sebut ummi kan, buta huruf kan, kita dengar tu elok ke tak elok? Ish, hang ni tak berti baca tu, tak berti tulis tu. Mesti kita tengok kalau tersebut tak elok kan. Jadi para ulama meletakkan ummi yang ada pada Nabi Muhammad SAW tu adalah satu mukjizat. Satu mukjizat. Sebab apa? Sebab tu nak tentang balik, nak bagi hujah balik kepada kaum musyrikin tu. Apabila turunnya ayat Quran dan Nabi ini ada sifat ummi, maka Nabi ini tak boleh. Sebab kaum musyrikin ni apabila turun ayat Quran, bila mana Nabi dapat ayat Quran tersebut, Nabi nak bagi, macam mana nak cerita? Sebab Al-Quran tu dia tak mau bagi Nabi yang tulis, nak mematahkan hujah bahawa Al-Quran tu bukannya datang daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu nak patahkan hujah daripada kaum musyrikin tu. Kalaulah Nabi pandai tulis, pandai membaca, sudah tentu kaum musyrikin tu akan kata, apabila datangnya Al-Quran tu pada Nabi, bentuk mushaf tu kan, maka kaum musyrikin akan kata, weh, Nabi Muhammad betul ke hang main Quran ni? Betul ke hang main Quran ni? Tahu Quran ni daripada hang. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tu Allah SWT beri mukjizat. Mukjizat lah. Ummi yang ada pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sebagai untuk mematahkan hujah kepada kaum musyrikin tersebut, bahawa menyatakan bahawa Al-Quran itu datanglah daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran itu diturunkan daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril. Selepas tu barulah Nabi boleh baca dengan eja, dengan elok. Sebab guru pertama siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lah. Malaikat Jibril yang ajar Nabi Muhammad. Sebab tu dah Nabi Muhammad dapat baca dengan elok dengan bantuan malaikat Jibril. Nabi Ummi wa ala khatamin Nabi Ummi, iaitu Nabi yang buta huruf yang tak kerti baca. Wa ala alihi, ke atas wa ala tu ataf kepada wasalli wasallim, iaitu selawat dan salam ke atas wa alihi, ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan Bani Muttalib kan. Wa sahbihi betul. Wa sahbihi maksudnya dan kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ni syarat dia nak jadi para sahabat kena beriman dan juga kena jumpa Nabi, kena beriman dengan Nabi, kena berjumpa dengan Nabi, kena beriman dengan ajaran Nabi dan mati dalam Islam. Itu syarat untuk menjadi sahabat. Ada khilaf kan di kalangan ulama, iaitu Uwais Al-Qarni kan, adakah ia termasuk dalam golongan para sahabat ataupun tidak kan? Ittifaq ulama kata tak termasuk dalam para sahabat Nabi, walaupun dia sezaman dengan Nabi, dia hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia tak termasuk dalam para sahabat Nabi. Sebab dia tak jumpa dengan Nabi, dia beriman, dia ada sezaman dengan Nabi, dia beriman dengan apa yang Nabi Muhammad datangkan, tetapi dia tak hidup pada zaman tersebut, dia tak jumpa Nabi Muhammad pada masa tu, maka dia tidak dikira sebagai sahabat. Itu wa alihi wa sahbihi wa sallim, dan salim tu salam. Salim tu tak apa, sebab awal tu kita debuh dah. Sabar. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Wala hawla wala quwwa illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah takat tu dulu sejam setengah lah. InsyaAllah pada penemuan akan datang kita akan masuk kepada faslul awal, iaitu arkanul Islam khamsah. Dalam kitab ni dia akan membincangkan sedikit tentang bab tauhid. Tauhid saya akan masuk sikit-sikit lah. Kalau tauhid ni lebih pada Ustaz Adi. Tanyalah Ustaz Adi, saya tak tera dalam bab tauhid ni.
Moga-moga dengan kita mengaji pada hari ini, dengan keberkatan yang ada pada hari ini, hari Jumaat, dengan selawat dan salam yang kita ucapkan pada hari ini, mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri, yang mana kedua-dua tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perkara baik itu datang daripada Allah juga, perkara buruk pun datang daripada Allah SWT juga. Tu boleh mengaji dalam af'alul ibad. Nanti tanya Ustaz Adi, af'alul ibad itu apa? Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.